Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi awesome people. Pada sesiapa yang masih baru dekat channel ni, nama aku Daireshdan. So insyaAllah hari ni aku akan berkongsi satu tips ataupun tutorial ataupun cara-cara untuk korang mencari artikel yang boleh korang gunakan sebagai bahan rujukan korang. Seperti yang kita tahu, untuk sesiapa pelajar seperti aku, tak kisahlah undergraduate ke postgraduate ke, diploma ke, degree ke, master ke, PhD ke, tak kisah. Sebab aku rasa benda ni sangat penting dan setiap pelajar perlu tahu. So insyaAllah hari ni aku akan bercerita cara-cara untuk mencari artikel melalui database yang legit ataupun valid. Sebab baru-baru ni ada yang DM aku, dia tak tahu cara beliau tidak tahu cara untuk mencari bahan rujukan yang sememangnya dah ada tapi tak reti explore. So insyaAllah hari ni aku akan berkongsi caranya. Without further ado, jom kita mulakan. Hari ni adalah first time aku mencuba menggunakan software OBS, so agak kekok sikit, tapi hopefully as time goes by aku akan lebih mahir. So kalau macam kekok sikit tu, minta maaf lah sebab this is first time. So perkara pertama, bila korang nak mencari artikel ataupun bahan rujukan, sebab kalau dulu zaman masa lecturer aku, masa aku zaman diploma dengan diri, lecturer aku selalu cerita macam mana dia orang cari bahan rujukan. Dia orang terpaksa pergi ke perpustakaan, lepas tu cari masuk dalam bilik rujukan yang ada beribu-ribu paper, cari manual. Zaman sekarang tak perlu buat macam tu, everything is on your fingertips. So mari kita mula. So, perkara pertama untuk mencari reference yang kita perlu ada adalah internet. Lepas tu of course lah browser kan. So, macam hari ni aku akan berkongsi cara mencari bahan rujukan melalui database UiTM, sebab aku student UiTM, so aku ada akses untuk database UiTM. Tapi rasanya kalau bukan UiTM pun, UPM ke, UKM ke, USM ke, mana lagi universiti aku tak sebut, lebih kurang sama je cara dia. Sebab aku pernah try guna UPM punya juga, lebih kurang juga. So apa yang kita akan buat, kita akan buka internet browser seperti yang korang nampak sekarang ni. Bila korang dah buka, type dekat situ UiTM Easy Access. So dia akan pergi kepada satu tab macam ni. So just klik je Easy Access UiTM ni. Bila dah keluar macam ni, this is interface dia lah, nampak kat sini, which is nak show lah UiTM Library e-Resources. So username, kalau you student, you masukkan username you as a student. Kalau you staff, masukkan staff ID. So macam aku student, aku masukkan lah. Password dia senang je, korang punya nombor IC. Okay. So kena accept dan login. So dia orang browser ni akan bawa kau kat satu tempat ni, under e-resources. So dekat sini ada macam-macam jenis resources. Ada yang untuk dia yang selalulah, yang dia selalu macam sekarang ni tengah hangat topik COVID-19, dia akan keluar dekat sini lah. Dia ada dekat sini new database, online database, open access, pay per view, perpetual access, trial database, ebook and even e-journal. So hari ni aku nak bagi satu contoh. Macam aku berada dalam field science and technology, usually antara database yang aku suka guna adalah ScienDirect, Scopus ataupun Web of Science, which is huruf W lah. So macam sekarang ni Scopus, contohlah aku nak pergi cari artikel under database ScienDirect, so aku akan klik huruf S, sebab ScienDirect kan S kan. So dekat sini korang boleh nampak lah, apabila korang klik dekat huruf S tu, dia ada macam-macam lah. Sage Knowledge, Science Education, ScienDirect,
Scopus, Springer Nature, Springer Link dan seterusnya lah. So macam aku suka guna Sign Direct. Okey, kita akan klik dekat Sign Direct ni. Dia akan bawa kepada satu tab. Alright, this is the interface. Aku rasa kalau korang buka mana-mana database pun, Scopus pun mesti sekarang ni tengah hangat tentang topik COVID-19 lah. So contoh dia macam ni bila korang buka dekat sini dia akan keluar lah Sign Direct, Journal and Books. Lepas tu dekat ni lah kan. So contoh macam sekarang ni korang nak mencari paper mengenai metabolic syndrome. Okay, kita try Okay. Masukkanlah kalau korang ada keyword spesifik metabolic syndrome, apa boleh juga metabolic syndrome, apa-apa keyword lah yang korang nak pakai. Contoh macam metabolic syndrome ada hypertension kan, kita letak hypertension, lepas tu just ni search. So dekat sini juga yang macam tadi tu interface yang first tu, yang tu basic search je. Misal kata kalau korang ada tahu paper apa korang cari kan, korang tahu nama jurnal tu, tahun bila dia publish, siapa author dia, volume dia, issue dia, page number, korang boleh letak. Tapi macam aku tak tahu sebab hari ni aku just random je nak ajar korang. Kita try cari find article with this term. Apa-apa sahaja yang ada terms metabolic syndrome dia akan keluar. Authors tak apalah. Katalah korang nak tahun, contoh selalunya untuk orang yang menulis, untuk orang yang bagi akulah ataupun aku diajar untuk menggunakan reference yang jarak dia dalam masa 10 tahun. Contoh sekarang 2021, so 2010 sampai 2020. Okay. Pages volume ni tak payah tekan search. Apabila korang tekan search tu dekat situ, dia akan keluar macam ni. Segala jenis paper yang ada perkataan metabolic syndrome, tengok sebab tadi kita letak find article with this term metabolic syndrome, dia akan keluar dari sini metabolic syndrome, anything, any article with the metabolic syndrome dia akan keluar dekat sini. So macam mana korang nak pilih paper mana yang boleh korang guna sebagai bahan rujukan korang dekat sini kat tepi ni korang boleh select tahun bila. This is like on the left side ni 170,865 ni terlampau banyak kan untuk kita baca kan, tapi korang boleh buat criterion selection lah. Tengok daripada tahun bila korang nak assume kan. So selain daripada tahun tu juga dekat sini korang boleh tengok dekat article type ni, either korang nak review artikel ke, korang nak research artikel ke, and so on. Contoh macam aku suka pergi tengok review artikel. Okay, just klik je dekat review artikel and research artikel. Review artikel ni bagus sebab dia combine semua study yang ada dalam satu paper, and research artikel ni pun bagus juga sebab dia adalah hasil kajian daripada pendidik-pendidik yang berjaya publish paper lah. So apabila kau berjaya publish paper tu, maksudnya itu adalah legit. So publication title ni tengoklah, pilihlah korang nak area apa semua kan, OpenSF ke, OpenChief ke kan. So bila dekat situ, daripada 100 tu tadi aku keluar kat sini. So daripada sini korang boleh baca lah, boleh pilih. Contoh kita ambil satu dekat sini, kita ambil research article ni, kita klik dekat sini download PDF ni. So dia akan bawa lagi dekat sini satu ni. So sekarang kat sini korang dah dapat korang punya reference yang pertama, which is yang ni lah, tahun bila, keyword apa yang digunakan. So kalau untuk macam original artikel ni, dia macam eksperimen atau research yang korang buat. So dia dapat kat sini. So paper, so kan mudah je kan. So korang boleh gunalah paper ni sebagai rujukan korang. Ataupun korang nak cari yang lain, tak nak yang ni kan, ambil lah paper yang lain, repeat je benda yang sama, lepas tu save lah.
mudah kan, aku rasa sangat mudah lah. Tak susah sangat pun cara untuk korang cari artikel. So aku harap dengan video kali ni, tutorial kali ni, minta maaf kalau agak berterabur sebab this is my first time using OBS, sebab tapi aku cuba untuk memudahkan kerja untuk korang tahu cara untuk korang dapatkan artikel sebagai bahan rujukan. So before aku end video ni, jangan lupa aku ada juga buat konten-konten education yang lain. Boleh tengok dekat channel aku. Ya, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. And insyaAllah kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.